nak Covid ni. Aman nak Covid ni. Ya. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الشيخ أحمد بن محمد زين بن مصطفى بن محمد الفطاني المكي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan iftiqar, betul? Situ dah. Dan iftiqar, dan iftiqar ni atah pada kata istighna tu. Atah pada kata istighna nya dalam kurungnya, betul? Jadi kalau pasal sepepak barunya bunyi lagu ni lah. Dan bermula ini makna lazim, ini makna la mustaghniyan an kulli ma siwahu wa la muftaqiran ilaihi kullu ma adahu illallah ni lazim, makna mesti menghipun inilah mustaghniyan tu akan segala aqaid, akan segala tambatan-tambatan, simpulan-simpulan bagi iman. Aqaid yakni aqaidil iman, yang bergantung, yang berhubung kait, yang berkaitan dengan ketuhanan. Kalau gitu maka iftikar, taharata istighna, maka iftikar lah, gitulah. Dan iftikar yakni dan maka iftikar. Apa iftikar?
Ia nak tafsir dulu, orang panggil iftiqar yang dikehendak di sini maknanya gini. Artinya, arti iftiqar itu berkehendak segala yang baharu kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Tu tengok. Jadi iftiqar tu bukan sifat Allah tu. Ni ingat baik tu. Jadi Syekh Ahmad dia buat kurungan dan iftiqar. Nah, ini dia panggil cakap dengan jalan tasamuhun. Cakap ni atas jalan bermudah-mudah. Tetapi Syekh Ahmad dia buat penjagaan dah angka 1 di luar. Ada tak? Dia tulis angka 1 tu. Artinya pak dia buat kurungan angka 1. Nah. Tu tengok. Dia kata qauluhu qaulul musannifi. Bermula perkataannya perkataan bagi musannif. Artinya berkehendak segala yang baharu kepadanya, kepada Allah. Jadi kita kena takdirkan muta'alliq dia tu lah. Maknanya iftiqar, mana iftiqaru ilaihi. Nama gitu. Berhajat kepadanya tu. Adapun iftiqar saja tu sifat makhluk tu. Nah, lepas tu hukum ketuhanan yang mana? Iftiqaru ilaihi tu. Berhajat kepadanya Allah, berkehendak. Mana berkehendak sini berhajat, tak boleh lepas maknanya. Itulah. Jadi dia kata mana tu luar tu diketahui daripada ini tafsir. Nah, kalau harap gak wa yu'khazu min hadzat tafsiri, gitu. Ai wa yufhamu min hadzat tafsiri, dan difahamkan, diketahuikan daripada ini tafsir. Mana tafsir? Artinya, arti iftiqar tu ialah berkehendak segala yang baharu kepadanya, kepada Allah. Di tafsir gitu. Padahal kalau kira iftiqar artinya berkehendak, berhajat, tak boleh lepas, gitu je. Tapi Syekh Ahmad dia bukan terjemah tu dah. Dia panggil tafsir dah tu, tafsir. Iftiqar artinya berkehendak segala yang baharu kepadanya, kepada Allah. Oh, kalau gitu bukan iftiqar saja, iftiqaru ilaihi lah, tambah gitu. Jadi sengaja Syekh Ahmad dia buat mari iftiqar, lepas tu dia pergi tafsir. Kalau orang panggil iftiqar tu bukan makna berkehendak Allah Ta'ala tu berkehendak, bukan. Lepas tu berkehendak segala yang baharu kepada Allah tu kehendaknya. Ada. Maka dia kata kan, diketahui daripada ini tafsir. Jadi panjang daripada hak asal. Tu orang panggil tafsir tu. Ni. Kalau terjemah gak, sebab tu hang kata tadi arti tu orang panggil tafsir tu, bukan terjemah. Dia tu beza dah. Kalau terjemah naqalal kalam minal lughatin ila lughatil ukhra. Pindah bahasa daripada satu bahasa ke bahasa yang lain. Itu dia panggil terjemahan, translate. Jadi kalau translate betul-betulnya iftiqar artinya berhajat atau berkehendak. Berkehendak dengan makna berhajat adalah tak boleh lepas. Gitu je lah. Tapi Syekh Ahmad dia tak kata itu. Dia kata artinya, arti iftiqar di sini dia kehendak dengan makna apa? Berkehendak, berhajat, tak boleh lepas segala yang baharu kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Kalau gitu diketahui daripada ini tafsir. Ini huraian. Nah, jadi panjang lebih daripada hak asal kelima. Tu orang panggil tafsir. Ma yuradu bil lafzi, dia panggil ma yu'na minal ibarah. Ma yu'na minal ibarah, apa yang dikehendakkan oleh ibarah tu orang panggil tafsir tu. Ketahui apa? Bahawa iftiqar itu sifat makhluk. Ada? Iftiqar tu sifat makhluk tu. Tu iftiqar tu bukan sifat Tuhan dah. Iftiqar tu sifat makhluk. Tahu macam mana? Tahu daripada tafsir tadi.
Kalau Syekh Ahmad tak tafsir, boleh jadi orang suka kata iftikar sifat Tuhan lah. Istighna so, lepas tu iftikar so. Istighna iyalah hukum ketuhanan sungguh. Istighna tu sungguhlah hukum ketuhanan, sifat Tuhan. Lepas tu iftikar nak jadi sifat Tuhan kok ana orang berhajat. Nah, Tuhan tu istighna. Ya sungguh ghani. Nah, dia ghina mutlak, terkaya mutlak. Mana tak berajak kau apa. Tiba-tiba iftikar, berajak pula dah. Kok mana gitu. Nah, tu tadi kata tak berajak, apa berajak pula. Guano. Jadi orang panggil nakik molek tu. Jadi berlawanan molek tu. Nah. Tu maka kerana itulah Syekh Ahmad ia tafsir lalu ibu kita terjemuh dah. Maka diketahui daripada ini tafsir bahawa iftikar tu ialah sifat bagi makhluk. Maka kita boleh reti selagi. Diketahui juga daripada ini tafsir bermakna yang dikehendak oleh Syekh Ahmad bukan iftikar saja dak. Iftiqarun ilaihi tu anak. Nak tambah muta'alliq dia tu. Nah. Berkehendak kepadanya Tuhan. Nah. Tu ada pun semata-mata iftikar, semata-mata berkehendak, semata-mata berhajat, semata-mata tak boleh lepas. Hak tu bukan sifat Tuhan, hak tu sifat makhluk. Tu dah. Apa tu hak mana? Iftiqarun ilaihi. Nah. Tu tak boleh lepas kepada dia tu. Ada ni. Berhajat ke dia tu. Tu. Berkehendak ke dia tu. Tu hak Tuhan. Dah. Bukan nyonya iftikar. Gitu. Bukan nyonya iftikar. Ialah sifat Allah Ta'ala. Bukan. Itulah mana mudah kata iftikar sifat Tuhan pula. Nah, kafir bila-bila dah sambil tu. Kalau gitu tafriq pada kata diketahui. Bila dah tahu kata iftikar sini maknanya ialah sifat makhluk, bukan sifat Tuhan. Sebab apa? Sebab ditafsirkan dengan berkehendak, berhajat, tak boleh lepas makhluk ni kepadanya, kepada Allah. Kalau gitu bukan sifat iftikar tu hak Tuhan. Sifat iftikar tu hak makhluk. Lepas tu kita nak kata ke Tuhan tu iftikarun ilaihi tu hak Tuhan. Dengan takdir muta'alliq dia. Ada ni? Tengok. Bila kata lagu tu maka tiada harus yakni haram. Fala yajuzu lah ni. Kalau dalam kita Arab kata fala yajuzu, maka tiada harus, yakni haram. Haram artinya tuh orang panggil talabut tarki lah. Tuhan tuntut kita tinggal, jangan buat. Jangan buat tu sebagai talaban jazim, sebagai tuntut yang putus. Setara mana putus? Sekira-kira yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Itu. Tu sekira-kira kalau kita hijau kalau bagi perkara tersebut dijanji seksa api neraka akhirat kelak. Kalau kita tinggal, tak buat, tak hijau, maka dijanji pahala oleh Allah Taala. Itu dipanggil haram. Tu. Maka tiada harus, yakni haram bagi seseorang. Haram seseorang tu i'tiqad, berpegang dalam hati dia. I'tiqad mana berpegang dalam hati dia. Tu. Haram dia berpegang dalam hati dia. Iftikar itu sifat Allah Ta'ala. Haram. Bahkan kalau dia tahu betul maksud, dia tuju dengan maksud tersebut, boleh jatuh kufur ke setakat haram dak. Hak kata haram ni sebenarnya dia nak bukan murah iftikar tu sifat Tuhan, yang naknya iftikar kulli ma siwahu ilaihi tu sifat Tuhan. Tapi oleh kerana dia rekah sangat, dia kecek rekah, mudah sangat. Sifat Tuhan, hukum ketuhanan ada dua lah. Istighna so, iftikar so. Tuhan bila sebut kata dia istighna, begini secara lazimnya masuk. Bila sebut kata Tuhan itu iftikar, begini. Tengok. Nampak tak? Ya, terlalu rekah sangat. Tu haram tu. Haram dia iftikar lagu tu.
Bahkan kalau dia tahu betul benar maksud iftikar tu makna tak boleh lepas, berhajat, berkehendak, dia tuju dengan maksud tersebut kepada Allah Ta'ala. Mana Allah Ta'ala ni berhajat, tak boleh lepas, berkehendak. Kalau tu bukan setakat haram, bukan jatuh kufur nah pula. Sebab apa? Sebab gi letakkan sifat makhluk di sifat tu Tuhan. Tu man wasafallahu ta'ala, man wasafallaha min apa? Tengok dah kata-kata Imam At-Tahawi kalau tak silap. Nah, man wasafallaha, barang siapa yang mensifatlah yang man untuk akal Allah Ta'ala. Tu sifatan min ma'anil bashari atau kama gitulah begitu, satu sifat daripada makna-makna kemanusiaan, makna-makna makhluk. Faqad kafara, maka sesungguhnya telah kafirlah ia, kufur. Jangan main. Jadi kata haram ni semata-mata tasamuh, bermudah-mudah duk peganglah hati kata Tuhan ada dua hukum ketuhanan, istighna. Masuk sifat-sifat hak lazim dalam istighna, pergi sifat. Yang kedua Tuhan ni iftikar. Tengok. Tuhan ni iftikar. Boleh. Tu. Padahal bukan masuk tu, itu pun sudah haram dia panggil. Haram. Apatah lagi dia memaksudkan dengan makna iftikar tu berkehendak, berhajat, tak boleh lepas tu kepada Allah, maka hak tu jatuh kufur dah. Dah. Melainkan ni istisna pada kata tiada harus. Artinya tidak haram. Melainkan yakni harus, hanya tidak haramnya lagu mana? Boleh juga dia nak i'tikad ke iftikar tu dalam hati dia, serta mulahazah, serta ingat. Itu mana mulahazah? Kena silau, mari ingat. Kena silau dalam hati dia, mari heret ingat kepada muta'alliqnya. Baca muta'alliq lah. Bukan makna isim maf'ul lah, muta'allaq lah, tidak kan? Isim maf'ul ni muta'alliq. Nah, muta'alliq dengan kasrah lam. Tu dengan kasrah lam tu ta'alluq dengan sesuatu yang mahzuf. Jadi khabar bagi sesuatu yang mahzuf. Nah, iaitu nak hurai ke orang panggil jumlah mu'taridah, nak menghurai ke bacaan muta'alliq. Nak baca mana tu? Muta'allaq ke muta'alluq ke muta'alliq. Maka dia mari. Hal keadaan muta'alliq itu makruh dibacakan, hal keadaan dibacakan dia dengan kasrah lam. Kasrah ni mana membaris bawah kalam, mana muta'alliq nyo iftikar. Itu dah muta'alliq nyo iftikar. Mana muta'alliq iftikar? Iaitu muta'alliqnya iftikar kelimah kepadanya, ilaihi tadi tu. Tu. Dalam kurungnya tu kepadanya tu kalau hak Arabnya ilaihi. Jadi kalau kita nak kata Tuhan hukum ketuhanan yang ada dua, istighna, iftikar. Ketika mana kita sebut iftikar tu, dalam hati kita wajib kena mulahazah, kena ingat mari apa? Iftikar kita sebut dalam hati ilaihi kepadanya. Berhajat siapa? Makhluk ni kepadanya. Kena mulahazah, kena ingat mari. Kalau tak mulahazah gitu haram. Kalau tuju dengan makna iftikar tu betul benar ke Tuhan, kufur nah pula. Ingat baik-baik tu. Ni bahagian akidah nak jaga mulai. Iaitu muta'alliqnya iftikar tu ialah kelimah kepadanya, kepada Allah. Kalau harap kan ilaihi. Jadi dan iftikar dalam hati ilaihi. Kalau bahasa Melayu kan, dan berhajat kepadanya. Dalam hati tu kena ingat kepadanya. Bukan Tuhan tu bersifat dengan iftikar. Dah, makhluk ni yang iftikar kepadanya, kepada Tuhan. Ingat baik tu dah. Tu kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala firman dalam Quran, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Tu. Fuqara' tu ialah kita makhluk ni ila Allah. Ila Allah, ilaihi itulah. Wallahu huwal ghaniyyu. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah kaya mutlak.
Allah tak berajak apa-apa. Kalian semua, hei makhluk, semuanya tak boleh lepas dengan Allah, tak boleh lepas kepada Allah. Semua berkehendak kepada Tuhan, semua berhajat ke Tuhan belaka. Itu. Jadi ilah tu kena buat lagi, muta'alliq bagi iftikar tu kena buat lagi dah. Baru tak haram. Boleh lah nak sebut iftikar pun, tak ada hal lah. Tuan-tuan, nah, hukum ketuhanan ni ada dua. Pertamanya istighna tak apalah, memang betul benar sifat Tuhan. Maka masuk terheret reti, orang panggil secara automatik tikai turut. Bila sebut kata Tuhan terkaya tak berajak berapa, masuklah beberapa sifat wujud, kidai, bakak, apa semua-semua itulah. Kita duk lepas dah hari tu kan. Tu wujud, kidai, bakak, mukhalafah, qiyamu binafsihi, sama basar, kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakallimah. Pakak aku dah bela habis lidah. Itulah. Kemudian yang keduanya ialah iftikar, tuan-tuan. Iftikar dalam hati, bila sebut iftikar tu ilahi. Gitu. Kalau kod Melayu kan, kepadanya. Kalau kita, tuan-tuan, yang kedua hukum ketuhanannya berhajat. Jadi dalam hati tu kepada Allah. Itu. Berhajat kepadanya, kepada Allah. Baru tak haram. Kalau semata-mata sebut iftikar tu ialah hukum ketuhanan, sifat bagi Tuhan, siap haram tu. Kalau memaksudkan, menunjukkan makna iftikar tu betul benar ke Tuhan, patut kufur dah pula. Habis. Dan tiada harus pula haram katanya. Dan tiada harus, yakni haram pula dengan makna juga. Apa juga? Sebagaimana haram bagi kita iftikar tu sifat Tuhan, haram juga mengitlaq ni makna menyebut kata. Itu mengitlaq ni makna menyebut, mengatakan, menyebutkan. Tu haram pula, haram juga mengitlaq kata mana kata tu tidak silau, tidak mulahazah. Dah kena kait lalu tu. Haram, kata haram juga sebagaimana haram i'tikad, haram juga kata. Tadi haram i'tikad dalam hati pegang tu, faham tak? Kan tadi dia kata maka tiada harus bagi seseorang i'tikad, mana hak tu peganglah hati, tak ada bunyi mulut sekali. Lepas tu kalau sebut mulut ke mana Ustaz? Sama ke? Tu. Dan tiada harus, yakni haram pula juga sebagaimana haram kita i'tikad, haram juga kita kata dengan lidah kita. Itu mana mengitlaqkan, mana kata dengan lidah kita dengan ketiadaan mulahazah. Begitu. Kata haram mengitlaq, mengatakan dengan lidah tu dengan ketiadaan silau ilahi tu. Kalau dia kata tapi dia dalam hati dia tu mulahazah, silau, ingat, muta'alliq bagi iftikar ilaihi tu yang lagi tak apa, tak ada hal. Kod Melayu tak apa, kepadanya. Dia sebut Tuhan ni ada dua hukum ketuhanan. Pertama terkaya dia, yang keduanya berhajat. Dalam hati dia sebut kepadanya. Tapi tak apa tu, tak apa. Tu. Haram mengitlaqkan iftikar itu sifat Allah Ta'ala. Haram. Tu. Seperti mana haram? Seperti banyak jatuh, banyak berlaku. Makna jatuh ni seperti banyak jatuh, yakni banyak berlaku daripada lidah orang yang Melayu. Orang Melayu banyaknya berhikayat rekah sangat tak orang Melayu Muhammad Abdullah habis nak rekah belaka. Iftikar kulli masiwahu ilaihi iftikar. Gitu ke? Tiba-tibanya sebut rekah ke iftikar sifat Tuhan. Seperti banyak jatuh, mana banyak berlaku daripada lidah orang yang Melayu. Orang Melayu hak mana? Yang mengajar pun banyak, dan yang belajar pun banyak. Hak mengajar pun lagu tu juga. Tuan-tuan yang mulia, Tuhan ada dua hukum ketuhanan, istighna, iftikar. Duk cakap gitu. Tuhan ada dua hukum ketuhanan. Dia pertama terkaya, yang kedua berhajat. Duk sebut lagu tu dengan rekah gitu. Itu banyak berlaku di kalangan orang-orang Melayu kerana suka cakap rekah-rekah. Tu habis itu Azalah.
Lemah tak boleh. Tapi kalau dia sebut berhajat tapi dalam hati dia silau kepadanya, itu tak apa. Kena ingat baru tak haram. Baik tak payah lalu dah. Kita pakai sebut selalu lah. Nah, berhajat kepadanya lalu dah. Sikit je. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على لا حول ولا قوة. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا مولانا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik. Kata harai tadi tu, harai kita i'tikad kata Allah tu iftikar, harai kita kata dengan lidah kita itlaq tu makna kata dengan lidah kita Allah tu iftikar. Melainkan kalau kita mulahazahkan muta'alliq bagi iftikar iaitu ilaihi kepadanya tu baru tak harai. Kata harai tadi tu ghayah ni dipanggil ghayah, nak menghinggakan lagi hukum tu. Dan jikalau atasnya ni, dan jikalau itlaq oleh seorang iftikar itu sifat Allah Ta'ala atas jalan majaz sekalipun. Atas jalan majaz. Majaz ni mana? Atas jalan pinjamai maknanya. Atas jalan majaz, bukan atas jalan hakikat lah. Dia dia orang panggil kalam ni, cakap apa ni dia ada orang panggil atas jalan hakikat.
ada atas jalan majaz. Itu kena mengaji dalam ilmu balaghah lah. Nak mengaji dalam ilmu balaghah. Tu. Panjang pula kalau nak menerai situ tu. Kalau orang mengaji di pondok, yang mengajilah orang panggil. Majaz dengan hakikat ni. Ni ada hakikat, ada majaz. Tu. Supaya kita kata dalam Quran, Allah Ta'ala kata, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fihi, itu kitab, yakni Al-Quran, la raiba fihi, tak ada ragu-ragu padanya Al-Quran, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa pada Allah. Tu Al-Quran hadi, Al-Quran yang jadi sang pemberi petunjuk, gitu. Al-Hadi semati. Kalau gitu tak ada kena dakwah apalah. Beli Al-Quran selari kak, lepas di disko kak, dapat hidayah belaka ke dalam disko tu, gitu. Kayak gitu. Tu yang panggil majaz tu. Isnad majaz, disandarkan hidayah tu kepada Al-Quran atas jalan majaz. Hakikat sengati yang memberi petunjuk siapa? Allah. Itu dah Allah. Tu hakikat sengati yang memberi petunjuk ialah Allah. Hingga-hingga Nabi kita Muhammad SAW pun dikatakan oleh Allah Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Itu hakikat tu. Itu nak cerita hakikat tu. Tu orang panggil cakapan hakikat. Innaka, sesungguhnya engkau hai Nabi Muhammad, la tahdi man ahbabta, tidak dapat bagi hidayah petunjuk kepada siapa yang engkau kasih hai Nabi Muhammad. Pasal siapa hak boleh tunjuk hati? Walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi yang memberi petunjuk tu ialah Allah kepada siapa yang dia kehendaki. Tapi dalam hadis kata, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Tengok. Tadi Al-Quran hudal lil muttaqin. Mana sah? Ada orang panggil cakap dengan jalan majaz. Majaz ni pinjaman lah. Itu. Tu atas jalan pinjaman. Sekalipun haram juga. Itu mana sekalipun haram juga. Bapa tak boleh atas jalan majaz apa haram. Bukan kita nak makna kita cakap tu atas jalan majaz je. Apa salahnya? Bukan atas jalan hakikat, atas jalan majaz. Haram. Kenapa haram? Tengok ilak pada kata haram. Tu ilak pada kata haram sekalipun atas jalan majaz. Gitu dah. Kerana haram ni ialah memberi waham. Tengok, memberi perasan dia panggil, memberi sangkaan. Tu. Kerana haram tadi tu kenapa? Kerana memberi wahamkan, yakni memberi perasankan, memberi sangkakan ia seorang akan Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak. Ataupun kita nak buat ia tu marji' dhamirnya kembali kepada Allah, kerana Subhanahu wa taala tu ialah sifat bagi dhamir ia. Itu boleh tak? Kerana memberi wahamkan, kerana memberi sangkakan ia Allah. Gitu boleh. Ia Allah Subhanahu wa taala tu yang berkehendak. Tu beri orang panggil wiwaham. Tak boleh. Tak boleh kita wiwaham orang tentang akidah tu, tak betul, tak boleh. Tu ni buku akidah ni tak boleh kita cakap lebih kurang, tak boleh. Sebab itulah Imam Bukhari tu sanggup semaya hajat minta Allah Ta'ala mati ke pada zaman fitnah Quran makhluk. Sebab apa? Sebab ni tak boleh orang alim tu, dia tak boleh orang panggil cakap memberi waham perkara yang tidak sebenar dalam pegangan-pegangan hati-hati manusia, tak boleh. Padahal dia kata Quran makhluk, lepas je dia. Imam Ahmad bin Hanbal kalau kata Al-Quran makhluk, apa Al-Quran mana? Al-Quran bukan kalamullah, ni Al-Quran lafzi ni.
ada huruf, ada suara, hak kita baca, ada i'rab, ada bina, ada harakat, ada baris, ada mula, ada akhir. Oh, ni memang makhluk. Huruf bila qading, nah. Tapi apa tak sanggup? Takut memberi waham orang awam. Al-Quran yang dikehendaki oleh orang awamnya ialah Al-Quran sifat ada di zat Allah Ta'ala. Sebab Al-Quran dengan kalam, kan kita ulang balik dah tu ni. Al-Quran dengan kalam tu perkataan yang muradif dia panggil. Muradif ni artinya ittihad fil makna, ikhtilaf fil lafzi. Nah, sama pada makna, lain pada sebut. Tu sebut Quran, sebut kalam. Tapi Al-Quran ialah kalam, kalam ialah Quran. Gitu. Jadi sebab tu kalau kata Al-Quran makhluk, bimbang memberi waham, sengka, perasa dalam hati-hati orang-orang awal ni tak ada ngaji banyak. Quran makhluk, artinya sifat Quran ada di zat Allah Ta'ala tu ialah makhluk. Kafir orang dengan sebab bermudah-mudah dalam berpetua. Tu tengok. Tu ulama, wala talbisul haqqa bil batil. Tak boleh kita buat iltibas, mana buat orang panggil kesamaran yang hak dengan yang batil. Kena jelas-jelas lalu dah. Sebab itulah katanya Syekh Ahmad kata haram juga, tak kira atas jalan majak pun haram. Kenapa? Kerana memberi waham, memberi sengkaan, memberi perasan dalam hati seorang itu ia Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkehendak. Siap. Tu kita duk cakap atas tuan-tuan. Nak hukum ketuhanan ada dua. Pertamanya istighna, terkaya Tuhan. Yang keduanya iftikar. Berhajat Tuhan. Siap. Orang berhajat, Tuhan berhajat. Tadi terkaya tak berhajat, lepas tu berhajat pula. Kawan. Pening, orang pun jadi pening. Tu tak boleh tu. Walaupun atas jalan majak. Walaupun atas jalan majak. Malaikat dia awak mari muta'alliq dia tu lah. Iftikarun ilaihi. Tak apa. Tu. Dia awak mari muta'alliq dia. Tuan-tuan, hukum ketuhanan ada dua. Pertamanya istighna, yang keduanya iftikarun ilaihi. Tak apa. Kena sebut mula. Sebab ni bahagian kata ni. Hak tadi mulahazah dalam hati tu sebab dia iktikar. Tak bunyi mula. Dalam hati dia kena mulahazah, iftikar dalam hati dia ilaihi. Tapi kalau dia sebut mulut, kena buat mari juga hak mulahazah dalam hati kena sebut mulut. Kalau tidak orang tak tahu. Kalau tidak memberi perasaan kata dia kata Tuhan berhajat punya, Tuhan berkehendak. Siap. Sedangkan orang panggil apa? Haram kita tu memberi perasankan perkara-perkara yang tidak betul pada akidah orang-orang awal. Itu. Apa perkara yang tak betul sini? Allah tu berkehendak. Tak betul. Tak betul tu. Dan jika adalah lafaz al-muftakiru pada kata kita. Tu al-muftakiru kita kata mana? Allahul muftakiru ilaihi. Allah yang diberhajat kepadanya kullu ma siwahu, oleh tiap-tiap barang selainnya. Jika adalah lafaz al-muftakiru itu, kena mari sini selalu dah. Dan jika ada lafaz al-muftakiru itu naik sababi pada istilah nahwu sekalipun, gapo pula tahu nak sababi ke. Tak apalah, tak sudah tahu, tak apa. Kita orang kampung ni tak ada hal lah. Tu dah. Walaupun kita kata al-muftakiru tu kita buat jadi naik sababi pada istilah ulama nahwu sekalipun, haram juga, tak boleh. Kita kata Allahul muftakiru ilaihi kullu ma siwahu, Allah yang diberhajat kepadanya oleh tiap-tiap barang selainnya. Kita buat jadi al-muftakir itu nak sababi bagi Allah Ta'ala, tu pun tak boleh. Kenapa? Karena takut memberi waham, sengkaan dalam hati orang. Allah al-muftakiru, Allah yang berhajat. Padahal Allah al-muftakiru ilaihi kullu ma siwahu, Allah yang berhajat kepadanya oleh tiap-tiap barang lain.
Sepatutnya gitu, tapi walaupun gitu pun tak boleh takut memberi waham sangka kata bahawasanya Allah Al-Muftakir. Asian. Padahal Al-Muftakir itu sifat bagi masih wallah, bukan sifat bagi Allah. Tak boleh juga buat mari dengan naat sababi sekalipun, tak boleh. Itu haram juga. Kalau gitu dia kata maka telah mengharam oleh ulama akan barang yang kurang kejinya. Kurang keji daripada hak ni. Ada juga hak kurang keji daripada hak kata Allah muftakiru atau iftikar, Allah Ta'ala iftikar atau Allah al-muftakiru tu keji sangat-sangat. Adapun hak kurang daripada keji hak ni maka telah mengharam oleh ulama akan barang ini, akan perkara, akan hijau yang kurang kejinya daripada ini. Kalau nak banding kekejiannya kurang lagi daripada hak ni, tu pun ulama haram dah. Apa tak lagi hak ni? Tu mana gitu. Mana gapo dia barang tu? Seperti ni, nak misal bagi barang. Seperti kata seseorang, dia kata mana ni maqal kau? Maqal kau bagi kata seseorang. Seseorang tu dia kata Allah yang menjadikan kera. Haram tu kecek itu. Tak boleh. Apa tak boleh? Hakikat Allah Ta'ala buat tak kera? Memang. Babi Allah Ta'ala buat dah. Memang. Tapi tak ada akhlak, tak ada adab, kita duk sebut perkara hak tak baik kepada Allah. Tu dah. Sebab tu kalau anak kita tanya apa? Babi siapa buat? Allah buat dak babi tu. Anak lelaki dia tanya, kera siapa buat apa? Maka kita tu jawab sambil-sambil tu ajar selalu adab. Jawab mana? Semua benda Allah buat belaka awal. Jawab gitu. Jangan ya. Babi Allah buat. Jangan. Ni. Tu apa tu? Sebab orang panggil kita tu tak ajar adab. Itu. Lepas dah dalam perbahasan sifat iradat dulu. Dalam perbahasan sifat iradat dia sebut dah, walaupun sungguhlah i'tikad ahli sunnah wal jamaah kata benda baik, benda jahat, benda baik, benda jahat, benda baik, benda keji, semua Allah buat, tapi tiada harus dibangsakan yang jahat kepada Allah. Jahat tu tak kira jahat dari segi agama, dari segi syarak, dari segi uruf. Dari segi agama mana kufur, ni nifak, maksiat, zina atau apa saja maksiat, itu dia panggil jahat dari segi agama, dari segi syarak. Dari segi uruf tak kira lah. Benda hak nampak buruk, bewok, kera, babi, ajalah kata. Kalau kira-kira siapa hak buat? Memang Allah Ta'ala buat. Tapi serayu dia kita beradab. Kita beradab dengan kita tidak menyandarkan kepada Allah perkara-perkara yang keji. Habis situ. Tu dah. Tu haram tu kacak gitu tu. Melainkan pada tempat belajar. Pada tempat belajar ni kita nak cerita tentang hakikat benda, itu dibenarkan pada fi maqamit ta'lim. Nak cerita kata maksiat ni tu boleh. Tak boleh kita nak buat sahih main kecek. Kalau hak tak baik kita sandar pada Allah. Dan ni'atah pada kata Allah yang menjadikan kera. Seperti kata seorang bukan. Dan ni'atah pada kata yang menjadikan kera. Atas itu. Atau yang menjadikan. Ataf pada kata menjadikan bukan ataf pada kata Allah tu dah. Ataf pada kata menjadikan. Jadi pasal sepepak baru bunyi ni. Seperti kata seorang, Allah yang merezekikan burung belatuk akan ular. Tengok. Lekeh dah apa tu? Lekeh dah apa? Tapi benda safasifih, benda orang panggil hina dina. Daniyun, safasifi au daniyun dia panggil. Benda hina dina, benda lekeh-lekeh, tak boleh kita nak sandar kepada Allah Ta'ala. Padahal kalau hakikat sungguh, siapa hak beri rezeki kepada burung belatuk dengan ulat dia tu? Allah dah. Tapi tak boleh kita cakap main.
seolah-olah kita mentahkirkan Allah Subhanahu. Itu pun ulama mengharaikan cakap lagu tu. Tengok. Apatah lagi kita kata iftikar sifat Allah atau Allahul Muftakir. Ilik sana pada harai lagi nak yakwi. Itu makna gitu dah. Dan itlaqkan iftikar pada Allah ini. Habis itu dah. Dan itlaq mana menyebut dengan mulut, dengan lidah kita, iftikar pada Allah ini terlebih keji daripada barang yang tersebut itu. Ya sungguh terlebih keji daripada barang hak tersebut tu. Nah, tak boleh kita orang panggil nak tu apa dia panggil nak nak mengeluarkan orang panggil seolah-olah statement kita tu menampakkan Tuhan tu hina, keji, lekeh, rendah. Tak boleh. Tak boleh. Padahal bukan niat nak memperendah tu. Betul tak? Tak. Tapi oleh kerana orang panggil tidak ada adab ma Allah, tak ada husnul adab ma Allah, tak ada keelokan adab ma Allah, maka ulama hukumkan haram cakap lagu tu. Apatah lagi kita dikata iftikar sifat Allah itu lebih keji daripada barang tersebut itu. Dan jika adalah dikehendaki di dalam hati iftikar tiap-tiap yang lain kepadanya Ta'ala sekalipun haram juga. Sebab tu kena beza dua masalah ni dah. Masalah yang pertama, iktikad dalam hati Allah iftikar. Hak tu haram melainkan kena mari mulahazah ilaihi kepadanya, barulah orang panggil tak haram. Ada pun sebut dengan mulut. Nah, kalau sebut dengan mulut iftikar sifat Allah haram semata-mata. Sama ada dia mulahazah dengan hati ilaihi ke tak mulahazah dalam hati ilaihi, haram semata-mata. Lepas tu dia kena sebut perhabis benda hak dia mulahazah tu. Nah, mana Allah bersifat dengan iftiqarun ilaihi, kena sebut mulut lah dia dah, berhajat kepadanya oleh tiap-tiap barang lain lah maknanya. Baru tak apa. Sekalipun dia mulahazah dalam hati, haram juga. Kerana apa tu haram? Walaupun dia mulahazah, makna dia ingat dalam hati, muta'alliq bagi iftikar kepadanya ilaihi, ilaihi tu dia ingat dalam hati pun haram juga. Kerana memberi waham yang kerana memberi waham, memberi sangka yang ada pada lafaz yang diitlaqkan dia lafaz itu. Itu hak gapo dia sebut tu lah orang dengarnya. Hak dia ingat dalam hati ada orang dengar tak? Tak ada orang dengar. Mana boleh orang nak cek dalam hati? Dalam hati ni dia dengan Tuhan lah. Faham orang hak mendengar, nak tahu di mana dia tu murad iftiqarun ilaihi ke iftikar saja kepada Allah Taala. Dia sebut iftikar, barangkali dia sebut kat dalam hati dia mulahazah. Tak boleh, orang tak tahu dalam hati. Mendengar dalam hati. Tak boleh dengar dalam hati dia tu ni. Maka zahir lafaz orang tu bimbang-bimbang takut mustami'in, para pendengar ni waham sengkaan dalam hati, Tuhan berhajat, Tuhan bersifat dengan berhajat, tak boleh lepas. Tu siap begitu. Inilah mana? Inilah hukum kata tiada harus ini. Itu haram ini yang zahir, mana hukum yang nyata gitu. Yang zahir mana hukum yang nyata bagi hamba sini siapa? Iaitu Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani, tuan pengarang ni sendirilah. Bersalahan tak serupalah dengan hukum barang, yakni hukum yang di dalam bidayatul hidayah kalau tak silap, kitab yang dikarang setengah daripada orang Aceh. Tu ada dalam kitab bidayatul hidayah kalau tak silap. Kitab Usuluddin tak? Sifat 20 tak? Ya syarah bagi matan Ummul Barahin. Bukan Ummu Ibrahim Ummul Barahin. Ummul Barahin. Kamu dengar ada ustaz budak Kelantan hidup baca kitab dia tak?
Tuan-tuan yang mulia, kita sambung lagi bacaan kitab kita Ummu Ibrahim. Ummu Ibrahim, Nabi Ibrahim kali. Tak tu Ummu Ibrahim, Ummul Barahin. Apa? Ibu bagi segala hujjah-hujjah. Karangan Imam Sanusi, dikenal juga dengan akidah Sanusiyah ataupun Ummul Barahin, bukan Ummu Ibrahim. Ummu Ibrahim juga. Hai, susah orang lah ni ngaji tak ambuh ni jitu guru lah kau juga. Nah. Jadi kitab Bidayatul Hidayah kalau tak silap. Bidayatul Hidayah bukan hak Imam Ghazali tu, bukan. Kitab Jawi. Syarah bagi matan Ummul Barahin dikarangkan oleh tokoh ulama Aceh. Jadi dalam tu dia kata tak haram barangkali. Tu kena dicek tengok apa hak disebut dalam kitab tu. Maka inilah terjaga bagi demikian itu. Mana? Maka inilah hukum yang disebut oleh Syekh Ahmad dalam kitab Faridah ni. Terjaga bagi demikian itu, bagi demikian barang yang di dalam bidayah karangan setengah orang Aceh. Wallahu a'lam. Habis. Kalau gitu baca keluar saja ni. Baca keluar saja. Kita masuk sikitlah. Takut tak bergerak kitab bukan. Baik, masuk dalam balik. Dan iftiqarun ai ilaihi. Takdir itu. Erti iftiqarun ilaihi itu berkehendak segala yang baharu kepadanya, kepada Allah itu melazimkan, mengautomatikkan hayat. Satu maksud. Mesti Tuhan bersifat dengan pehidup. Selalu dah masuk kan? Tu tentu tidak dia mati. Dua dah. Masuk wujubul wajib, istihalatul mustahil. Masuk itu saja dah. Itu saja dah. Tu. Jangan duk tipu lah dengan fofok Wahabi atau apa duk mengaji sifat 20. Hidup-hidup lawan-lawan mati. Ada Tuhan ada lawan-lawan tak ada. Tuhan sedia-sedia lawan-lawan baru. Tuhan hidup-hidup lawan-lawan mati. Mati ke hidup Tuhan? Ayat. Dia hak bodoh, lepas tu dia rawak menganjing pula. Ingat kau lawan situ dengan makna gocoh ke apa dah? Lawan situ bukan terjemuh daripada Arab, Dori ke bukan, Darbun ke tu ni. Darbuhu ke, qatluhu ke bukan tu. Lepas tu lawan situ tu dengan makna didduhu. Itu lawan dengan makna tak boleh beripu sekali. Bila sebut kata Tuhan ada, tak ada Tuhan tentu tidak. Tak boleh beripu sekali ada ke tak ada. Gitu. Bila kata Tuhan mesti hidup, mati Tuhan tentu tidak. Lah gitu kan. Tu. Pas dia duk marah orang mengaji sifat 20. Dia kata kalau ada orang mengajar sifat 20, dengar saja orang duk baca kaunuhu qadiman. Sudah. Dia sebut kaunuhu qadiman. Dia tak erti. Kaunuhu qadiman mana ada lah sifat 20. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu alim ada lah. Kaunuhu qadiman dia ya. Dia kata, start motor, pergi cari cendol. Pakai cendol lah dia. Pergi pasar malam. Tak usah duduk mengaji lah ya. Mengarut lah kata. Kalau mengarut mengaji sifat 20 ke? Hak setara duduk mengajar sifat 20 ni amal malam dah sesat. Kalau tak mengajar, kau lagi banyak sesat. Tu tengok. Gapo sesat-sesat kalau tak ngaji sifat banyak lah. Orang dia ikut tarekat. Orang dia ikut tarekat sesat. Tok guru yang tak sembahyang. Dia tanya apa tok guru tak sembahyang? Tok guru kata bermula sembahyang itu senaman jasmanimu. Jasadmu itu makanan ulat di dalam kuburmu. Yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah rohmu. Maka sibuklah kamu menyucikan rohanimu. Wayak power boh. Orang tasawuf tinggi nampak masih. Padahal kape itu jangan main-main. Kalau ngaji sifat 20 selesai dah. Betul tak? Bisalasatin kafaral falasifatul aidah idza ankaruha wa hiyal musbatah ilmun bi juz'iyyin wa hudus awalimi wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Ada tak? Dengan sebab 3 perkara ulama ahli sunnah kafir ke fuq falasifah. Bapa mereka ingkar 3 perkara tersebut. Mana ilmu Allah dengan secara detail, fuq falasifah kata tidak. Ilmu Allah secara umum je. Alam ini baharu, falsafah kata dak, alam ini qadir.
Bangkit nanti dengan jasad. Falasifah kata tak, kita bangkit dengan roh saja. Kapi falasifah tengok. Kalau ngaji sifat 20 tu boleh tak apa dah kalau tak sah dengan aku lagi. Betul tak? Tetapi oleh kerana ada ustaz kata tak boleh ngaji sifat 20 lain. Hak tu hak boleh ikut Rasul Melayu tu. Betul tak? Saya tak mengaku Nabi, saya mengaku Rasul. Allah bodoh pak kata belakangnya. Nah, orang mengaji sifat 20 ngaji lalu dah. Nah, tiap-tiap Nabi belum tentu Rasul, tiap-tiap Rasul tentu Nabi. Bila orang tu mengaku dia Rasul, pasti dia Nabi. Gitu. Nah, sebab tu Quran tak kata wa khatamal mursalin, wa khataman nabiyyin. Itu kerana ijaznya Al-Quran. Bila kata wa khatamal mursalin, kalau Tuhan kata wa khatamal mursalin, maka sah-sah saja, boleh saja ada orang mengaku saya Nabi tapi bukan Rasul. Betul tak? Betul. Ada Nabi bukan Rasul. Kau tak betul? Kau tak ada Nabi bukan Rasul? Ada. Tapi Rasul bukan Nabi ada tak? Tak ada. Tiap-tiap Rasul pasti Nabi. Maka sebab tu Tuhan kata wa khataman Nabi. Setara tu bodoh apa ada orang ikut apa? Hak ikut tu boleh ada tak mengaji sifat 20 kata. Duk dengar orang ustaz kata kalau orang ngaji sifat 20 turun pergi makan cendol. Turun pergi pasar malam. Siap. Kata ni. Dah habis. Bila sebut kata benda lain semua tak boleh lepas dengan dia, makhluk semua berajak ke dia belaka, tak boleh lepas ke Tuhan belaka, artinya dia mesti hidup, mati tentu tidak. Maksud so? Apa? Kalau dia mati siapa berajak? Perdana Menteri, benarlah Tengku Dua Mei tu Perdana Menteri, ada lagi dak orang duk minta tanda tangan projek ke pengajaran ni? Tak ada dah apa? Mati dah. Betul tak? Tengok. Tu senang, tu mudah-mudah cara nak memikir mudah-mudah. Dah ni. Kalau Tuhan mati, makhluk berajak ke dia? Tak lah. Bila sebut kata makhluk berajak ke dia belaka, makhluk tak boleh lepas dengan dia belaka, maka dia hidup tentu tidak mati. Maksud sifat. Tu dan kudrah tentu tidak lemah. Masuk. Bila sebut kata semua benda lain tak boleh lepas dengan dia, artinya dia bersifat dengan berkuasa, lemah dia tentu tidak. Dan iradah mesti dia bersifat dengan penentu. Babuk, nyanyuk, tentu tidak. Tergagah tentu tidak. Dan ilmu masuk sifat ilmu. Bila sebut kata dia tu semua tak boleh lepas dengan dia belaka, muka lain semua berajak ke dia belaka, muka lain semua tumpu ke dia belaka, tak boleh lepas dengan dia belaka, nak bergerak, nak ketuk, nak mencelak mata, kau nak makan, nak mamuh, nak berapa, semua tak boleh lepas dengan dia. Bermakna dia ada sifat ilmu, pengetahuan. Bodoh dia tentu tidak. Apa? Kau tengok orang bodoh ada orang berajak tak? Ada? Kita tahu dah orang tu tak reti bagi motor, kita pergi juga atas motor ke dia. Siapa hak bodoh lah ni? Mudah-mudah terapi kita tengok. Tu orang tu tak anda bawa motor, kita pergi. Orang tu tak anda bawa kereta, kita pergi suruh dia driver agak. Siapa hak bodoh lah ni? Maka tak ada orang berajak ke orang hak bodoh. Tu kita nak atas kereta, atas ke pemain kereta. Kita sakit perut ke demam ke apa, pergi jumpa doktor, orang tak jumpa dengan pemain kereta. Lama pergi ke pemain kereta, pemain kata, "Mana mari? Nampak beringuh balik. Hamba demam ni pemain tolong sikit." Dan mesti lah tepat ni itu tengok. Itu nak mudah-mudah memikir. Kalau Tuhan ni bodoh, makhluk tak boleh lepas dengan dia. Lepas banyak maka tentu tidak dia bodoh, pasti dia bersifat dengan ilmu. Itu. Dan kaunuhu hayyan, masuk tahiyatilah kalau orang panggil apa? Tu ada orang panggil kita isbat ke sifat ma'ani, maka sifat ma'nawiyah di atas jalan pendapat ulama yang mengatakan wajib bila dengan secara tafsili sifat-sifat hal, masuk tahiyati juga sekali. Kaunuhu hayyan, dan kaunuhu qadiran, dan kaunuhu muridan, dan kaunuhu aliman. Kata masuk kaunuhu ni
atas qaul, yakni jika kita menjalani di atas qaul, di atas pendapat, subut yakni membilang sabit, mengisbat. Itu mana subut, mana yang mengisbat, yang membilangkan sifat maknawiyah. Habis situ. Berapa dah tu hayat, kudrat, iradat, ilmu. Lepas tu kaunuhu hayyan, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman. Jadi 8 dah situ. Kemudian kita sambung semula pula, dan akan wahdaniyah. Ni atah pada kata hayat. Maknanya bila sebut kata makhluk semua tak boleh lepas dengan dia, maka reti secara automatik, secara lazimnya mesti dia bersifat dengan bersangatan tunggal, bersangatan esa. Itu dah. Apa? Kalau dia 2 3, adalah banyaklah orang tak berajak ke dia, kalau Tuhan 2 3, Tuhan A, Tuhan B. Tuhan B tak sewi, kita pergi minta Tuhan A. Maknanya Tuhan B tu Tuhan B tu ada benda hak lepas daripada dia, bukan Tuhan lah B tu. Itu kita sambung semula-mula insya-Allah. Dan akan wahdaniyah. Tanda molek tu. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin 'ajilihi ma 'alimta wa ma lam na'lam. ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك ورسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.